Selamat pagi. Pada pagi ini saya akan menjalankan simulasi pengajaran bahasa Melayu tingkatan 3, yaitu tajuk kemahiran menulis rumusan. Topik ini saya pilih kerana ramai murid menghadapi kesukaran mengenal pasti isi penting dan menghasilkan rumusan yang dramatislah. Selain itu, topik ini juga dipilih kerana mencabar untuk diajar secara digital oleh guru dan perlu memastikan murid-murid benar memahami isi dan bukan sekadar mengambil daripada petikan. RPH ini telah disediakan oleh saya sendiri, Sempanda Zuziliana, dan objektif pembelajaran adalah ada 3, yaitu pada akhir pembelajaran murid dapat menganalisis isi penting, menilai kesesuaian isi, menghasilkan rumusan yang lengkap. Pada set induksi ini saya akan menunjukkan video dari YouTube, yaitu merupakan tajuk amalan gaya hidup sehat. Sorry ya. Maaf. Kita akan tengoklah apa itu amalan gaya hidup sehat. Di sini saya akan tunjukkan video dari YouTube. Setelah video ini tadi telah habis ditonton, saya akan tanyalah berdasarkan video yang kamu tunjuk tadi itu, mengapakah masyarakat perlu mengamalkan gaya hidup sehat, dan jika masyarakat tidak menjaga kesehatan, apakah kesannya? Dan saya juga akan menyediakan satu palette. Ini adalah untuk pelajar menulis apakah mesej utama yang mereka telah nampak tadi daripada YouTube ini, yaitu tuliskan apakah mesej utama yang anda faham daripada video yang telah ditonton sebentar tadi. Kat sini pelajar akan tulislah mereka punya pengetahuan tentang video yang telah mereka tonton sebentar tadi. Kenapa saya pilih YouTube? Saya pilih YouTube kerana dapat menarik perhatian murid melalui visual yang menarik. Dan kenapa saya guna palette? Saya guna palette kerana membolehkan semua murid memberi idea secara serentak serta menggalakkan perkongsian pendapat. Inilah tadi seterusnya ini merupakan petikan rumusan yang telah saya gunakan. Dan saya akan meminta
minta untuk pelajar membaca petikan ini selama 2 menit. Nah, ini merupakan aktiviti 1. Dalam aktiviti ini saya akan menerangkan konsep rumusan dan pelajar akan membaca petikan dan menanda isi penting. Dalam aktiviti 1 ini saya menggunakan aplikasi Canva. Dalam aplikasi Canva ini saya akan menerangkan apa itu rumusan. Kita akan belajar lebih mendalam apa itu rumusan. Oke, pada aktiviti 1 ini saya akan menggunakan aplikasi Canva. Dalam aplikasi Canva ini saya akan menerangkan apa itu rumusan. Oke, objektif pembelajaran yang saya cakap tadi yaitu menganalisis isi penting, menilai isi penting, dan menghasilkan rumusan yang dramatis. Apakah itu rumusan? Rumusan ialah penulisan yang meringkaskan ide atau isi penting daripada sesuatu petikan menggunakan ayat sendiri secara padat, tepat dan dramatis. Dan ciri-ciri rumusan yang baik adalah ada 4, yaitu mengandungi isi penting sahaja, menggunakan bahasa sendiri, ringkas dan jelas, mengikut jumlah patah perkataan yang diterapkan. Untuk jumlah perkataan yang diterapkan, pelajar kena ingatlah, sebab ini tingkatan 3, patah perkataan rumusan untuk tingkatan 3 sebenarnya 120 patah perkataan. Tetapi disebabkan ini permulaan untuk saya mengajar rumusan, saya akan memberikan kepada mereka hanya 100, tidak melebihi 100 patah perkataan sahajalah. Yang ini adalah langkah mengenal pasti isi penting, yaitu baca petikan dengan teliti. Pelajar kena baca petikan dengan teliti, petikan yang telah diberikan. Lepas tu gariskan ayat yang mengandungi isi utama. Seterusnya, elakkan mengambil contoh atau huraian. Seterusnya, pilih isi yang berkaitan dengan kehendak soalan dan pilih sekurang-kurangnya 5 isi penting. Dalam rumusan ini, pelajar kena tahu apa itu isi tersirat dengan isi tersurat. Isi tersurat adalah isi yang terkandung dalam petikan, dan isi tersirat adalah isi yang pelajar dapat sendiri daripada idea pelajar sendiri. Itu merupakan isi tersirat. Dan ini merupakan contoh petikan. Macam saya cakap tadi, sebenarnya pelajar tingkatan 3 tidak melebihi daripada 120 patah perkataan. Disebabkan ini permulaan kelas, jadi saya akan hanya memberi pelajar panjang rumusan tidak melebihi daripada 100 patah perkataan. Dan gariskan 5 isi penting dalam petikan. Dan saya akan meminta untuk pelajar gariskan 5 isi penting dalam petikan. Seterusnya, pembincangan. Daripada petikan tadi, pelajar akan bolehlah menggunakan beberapa isi penting daripada petikan. Ini merupakan isi tersurat yaitu mengamalkan pemakanan seimbang, menggunakan pengambilan makanan segera, bersenam sekurang-kurangnya 30 minit setiap hari, tidur yang mencukupi, menjaga kebersihan dan persekitaran, membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala. Okey, kita telah habis aktiviti 1. Seterusnya kita akan beralih kepada dan saya akan menanyakan soalan yang
Seterusnya aktiviti 2. Aktiviti 2 nih saya memilih Google Doc. Jadi saya akan membagikan pelajar kepada beberapa kumpulan dan mereka akan menulis rumusan secara berkumpulan dalam Google Doc. Kenapa saya memilih Google Doc? Saya memilih Google Doc supaya dapat melihat hasil kerja murid secara masa nyata dan memberi maklum balas dengan segera. Ini contoh Google Doc. Pelajar akan membuat rumusan yang lengkap di dalam Google Docs dan kumpulan 1, kumpulan 2, kumpulan 3, kumpulan 4. Di sini saya akan dapat melihat secara langsunglah apa hasil yang pelajar akan buat. Dan pelajar akan dapat membuat rumusan secara serentak. Okey? Ini merupakan aktiviti 2. Seterusnya aktiviti 3 adalah saya menggunakan quizzes. Keputusan quizzes akan dinampaklah secara nyata kat sini sekiranya pelajar telah menjawab quiz yang telah saya berikan kepada mereka. Dan ini akan dapat menunjukkan murid itu masih keliru mengenal pasti isi penting, mengenal pasti apa itu rumusan, dan tahu tahap penguasaan murid itu dia cemerlang, dia masih lemahkah, dia sangat cemerlangkah. Di sini kita akan nampaklah. Ini saya akan tunjukkan di sini kita akan nampaklah pelajar contoh pelajar akan menjawab macam mana nak menjawab quizzes. Ini yang telah saya terangkan tadi lah, berapa pada perkataan yang sebenar untuk kita tadi. Tengok. Okey, salam seterusnya.
Ini pun telah diterangkan tadi. Bagaimanakah merupakan ciri-ciri rumusan yang baik? Ini apakah langkah pertama yang perlu dilakukan sebelum menulis rumusan? Sesudah apakah yang dimasukkan dengan isi tersurat dalam petikan rumusan? Isi tersurat. Oke. Antara berikut dimanakan merupakan kesalahan biasa dalam penulisan rumusan. Kesalahan yang pelajar hadapi lah. Apakah teknik yang paling sesuai digunakan untuk meringkaskan maklumat daripada sebuah teks pelajar? Oke. Seorang pelajar memberi rumusan dengan menyertakan pendapat pribadinya tentang isu yang dibicarakan dalam teks. Apakah kesalahan yang dilakukan oleh pelajar tersebut? Persoalan ke-9. Apa perbezaan antara isi tersurat dengan isi tersirat? Soalan terakhir. Cara yang betul untuk menggunakan ayat pertama dalam rumusan. Baik. Sini kita akan nampaklah keputusan akhir kuis. Kita akan nampak poin yang pelajar dapat sekiranya mereka dapat menguasai rumusan dengan baiklah. Okey. Dan hanya 70% je yang pelajar dapat menguasai sebelumnya lah. Okey, seterusnya ini adalah penilaian. Penilaian ini saya menggunakan Google Classroom. Ini kita akan nampak inilah rumusan untuk kelas 3 amanah. Kat sini saya akan minta pelajar untuk menghantar rumusan yang telah mereka siap tadi di dalam Google Doc dan dihantar di dalam Google Classroom ni lah. Di sini dari segi penilaian ni cikgu akan dapat menyemak rumusan melalui Google Classroom dari segi penting bahasa gramatik dan format rumusan lah. Seterusnya ini adalah jika teknologi tidak dapat berfungsi lah. Sekiranya internet terganggu ataupun aplikasi yang saya gunakan tadi itu tidak dapat berfungsi dengan baik, saya akan saya akan mencetak petikan yang telah dicetak lah, dan saya agenkan kepada murid, dan aktiviti berkumpulan akan tetap dilaksanakan, tetapi mereka akan diminta untuk menulis rumusan yang lengkap tadi itu di atas kertas mahjong lah. Saya akan membagi kepada mereka kertas mahjong, dan disitulah mereka akan dapat menulis rumusan yang lengkap dalam kumpulan lah. Seterusnya ini adalah penutup. Sebelum tamat kelas, saya akan meminta murid untuk membuka sekali lagi aplikasi Padlet ini, dan saya akan meminta mereka untuk tuliskan
akan dapat tahu adakah pelajar tuh dia boleh menguasai ataupun dia menghadapi kesukaran menulis. Dan saya akan membuat rumusan secara keseluruhan lah untuk rumusan pada hari tersebut. Oke, itu saja daripada saya, yaitu simulasi pengajaran RPH saya. Terima kasih.